Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Disember 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin hari ini menyarankan anggota Kabinet agar berhenti melakukan hal-hal yang boleh menjadi kelucuan di media sosial. Sebaliknya, kata Asri, Menteri seharusnya memberikan tumpuan kepada tugas sebenar mereka ketika negara berhadapan bencana. Macam mana nak tabir urus banjir supaya berjalan dengan baik, bantuan, keadaan, macam mana nak menyelamat, bagaimana nak atur keadaan. Itu tugasan menteri. Dia tak perlulah dia pergi pun, dia pun nak pergi angkut bantai, selimut, nak pergi basuh, nak pergi sembok, ayam ke apa, tak layak lah. Bila dia buat benda macam tu, jadi drama. Bila jadi drama, benda tu jadi tak habis-habis. Itu jadi satu kelucuan di dalam media yang tak baik untuk negara. Walaupun tidak membuat rujukan secara khusus, Muhammad Asri dipercayai membuat kenyataan itu ikuran kontroversi yang melanda beberapa pemimpin ketika turun padang melawat kawasan banjir. Baru-baru ini Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Rina Harun dikecam warga maya apabila dirakam menggunakan penyembur air ketika membersihkan pusat penempatan sementara sambil dikelilingi sekumpulan petugas media. Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh mendesak SPRM untuk segera menyiasat pendedahan laporan Ketua Audit Negara tahun 2019. Ini susulan laporan itu memberi amaran bahawa 6 kolam takungan banjir diluluskan untuk tujuan pembangunan di Kuala Lumpur antara 2015 dan 2020. Ini bukan fake news, ini bukan viral punya WhatsApp ataupun Facebook post. Ini adalah laporan Ketua Audit Negara yang jelas mengatakan 6 kolam takungan banjir telah diberikan kelulusan untuk tujuan pembangunan di Kuala Lumpur. Tukar guna ini bukan sahaja menjejaskan kapasiti kolam takungan banjir, malah merencatkan keseluruhan sistem operasi banjir di Kuala Lumpur, flood mitigation, dan mendedahkan Bandaraya Kuala Lumpur kepada risiko berlakunya bencana banjir yang lebih kerap. Menurut Hannah, dia telah pun membangkitkan perkara tersebut semasa persidangan Parlimen baru-baru ini. Tambahnya, kemusnahan yang disebabkan oleh banjir besar minggu lepas sepatutnya menyedarkan SPRM dan DBKL untuk melakukan tindakan segera. Dan kerana kesan ini, pembangunan kolam retention pond ini telah menjejaskan banjir yang sangat teruk kepada penduduk saya di Kampung Kasih Pilih dan kolam air. Okay? This is criminal because so many people were affected. Dan ini adalah bakal Sri Muda kalau tak ada tindakan diambil hari ini. Baik, sementara itu, ahli ekonomi Edmund Terence Gomez meletakkan jawatannya sebagai ahli panel perundingan dan pencegahan rasuah SPRM. Ini selepas beliau mendakwa panel itu gagal bertindak terhadap dakwaan pemilikan kira-kira 2 juta unit saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Paki. Menerusi suratnya bertarikh 27 Disember kepada pengerusi panel Burhanullah, Gomez memaklumkan peletakan jawatannya sebagai bantahan atas kegagalan panel tersebut mengadakan mesyuarat bagi membincangkan isu itu. Ini selepas Gomez berkali-kali mengutus surat kepada Burhan dan juga kepada pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM Abu Zahar Nika Ujang. Menurut Gomez, dalam surat terbabit, dia turut menyertakan maklumat yang diterimanya berhubung perniagaan melibatkan keluarga Azam. Tambah Gomez adalah cukup membimbangkan apabila ada laporan sebuah portal yang mendakwa seorang bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM turut terlibat dalam situasi yang memiliki konflik kepentingan. Profesor Ekonomi Politik di Universiti Malaya itu berkata, ini menunjukkan trend dalam institusi SPRM yang perlu disiasat segera. Pada 14 Disember lalu, Ahli Parlimen Sungai Buloh R.C. Varasa memfailkan usul tergempar di Dewan Rakyat untuk membahaskan dakwaan pemilikan saham lebih 2 juta unit oleh Azam di syarikat disenarai di Bursa. Malaysia kini telah pun menghubungi Azam bagi mendapatkan komennya mengenai perkara ini.
Naib Presiden Warisan Peter Anthony hari ini mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan parti itu. Adun melalap itu juga berkata dia bakal menubuhkan parti baru yang akan bekerjasama dengan kerajaan negeri di bawah Gabungan Rakyat Sabah. Dalam sidang medianya di Kota Kinabalu hari ini, Peter berkata tindakan itu adalah demi memperjuangkan hak serta nasib rakyat Sabah. Ini selepas beliau melihat parti Warisan jauh tersasar dalam perjuangan itu apabila melebarkan sayapnya ke Semenanjung. Turut bersama Peter hari ini ialah Adun Lim Bahau Juil Nuatim yang mengumumkan keputusannya meninggalkan Warisan. Pengumuman itu dibuat 2 minggu selepas Peter diperintahkan Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk membela diri atas pertuduhan menggunakan dokumen palsu berkaitan kontrak penyelenggaraan sistem. Sebelum ini, 3 lagi adun Warisan turut mengumumkan keluar parti iaitu Adun Sebatik Hassan A. Ghani, Adun Sindumin Yusof Yaakob dan Adun Segama Muhammadin Ketapi. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. Ketika rakyat berdepan kesulitan akibat bencana banjir, masih ada pihak yang tidak sudah-sudah dengan politik kotor dan jijik, kata Ahmad Zaid Hamidi. Presiden UMNO itu berkata demikian ketika mengulas gambarnya memikul bantuan banjir yang tular dan dikaitkan dengan keadaan kesihatannya sekarang. Dalam satu hantarannya di Facebook, Zaid berkata gambar yang ditularkan itu merupakan gambar lamanya ketika menyampaikan bantuan banjir di Raut Pahang pada 7 Januari lalu. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu turut memuat naik tangkap layar halaman Facebook yang mendakwa dia mampu memikul barangan berat sedangkan sebelum ini mengadu sakit leher. Beliau turut menyifatkan perkara itu sebagai fitnah dan menggesa mereka yang melakukan perkara itu untuk menghentikan politik nista ketika rakyat sedang kesusahan. Pada 1 September lalu, perbicaraan kes rasuah Zahid berhubung sistem visa luar negara terpaksa dihentikan selepas dia terpaksa mengambil cuti sakit akibat sakit leher. Oktober lalu, Zahid memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan pasportnya buat sementara bagi menjalani rawatan sakit belakang dan leher di Munich, Jerman. Polis sedang mengenal pasti semua individu yang hadir pada majlis perkahwinan pasangan selebriti di Genting Highlands baru-baru ini. Langkah itu dibuat susulan majlis resepsi perkahwinan berkenaan dipercayai melanggar SOP Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Ketua Polis Daerah Bentong Zaiha Muhammad Kaha berkata, hasil siasatan awal mendapati tetamu yang hadir tidak memakai pelitup muka serta tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Ini berdasarkan satu klip video majlis tersebut berdurasi 41 saat yang tular di media sosial sejak semalam. Menurut Zaiham, bahagian siasatan jenayah, Ibu Pejabat Polis Bentong telah membuka kertas siasatan berikutan penularan insiden berkenaan. Katanya kes disiasat di bawah Perkara 17, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Sebelum ini, pasangan suami isteri Nilofa Muhammad Noor dan Haris Ismail serta 20 anggota keluarganya
dikompaun dengan jumlah keseluruhan RM60,000 berikutan majlis perkahwinan mereka pada Mac lalu melanggar SOP. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Muhammad Amin. Untuk sekilas fakta, untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. Everyone wants to see these scenes bigger. That's why we've got bigger TVs for everyone to enjoy them bigger. Watch colors come to life on a large screen. LG NanoCell.